Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pensyarah saya iaitu Tuan Haji Rosli bin Ismail dan rakan-rakan. Hari ini bagi kerja khusus kurikulum pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan untuk sekolah rendah ambilan Jun 2021, saya Syarifah PT Syed Muhammad akan membentangkan mengenai pentaksiran. Apa itu pentaksiran? Okey, pentaksiran adalah proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta membuat keputusan. Jadinya di sini guru boleh membuat keputusan sama ada guru akan sambung kepada topik yang lain ataupun guru masih perlu fokus pada topik itu supaya murid faham dengan lebih jelas. Okey, selain itu pentaksiran juga merupakan proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang murid dalam satu topik ataupun dalam satu pembelajaran. Okey, aktiviti pentaksiran ini dijalankan secara berterusan. Okey, pentaksiran terbahagi kepada 4 iaitu pentaksiran sumatif, pentaksiran formatif, pentaksiran berasaskan prestasi dan juga pentaksiran berasaskan internal dan eksternal. Okey, untuk pentaksiran saya kali ini saya memilih untuk mentaksir secara formatif. Okey, apa itu pentaksiran formatif? Menurut Lee Sok Mi dan Mok Sun Sang tahun 1988, pentaksiran formatif adalah suatu pentaksiran semasa yang dilakukan di atas satu bab ataupun satu unit pembelajaran. Okey, yang mana pentaksiran sumatif ini dapat difahami sebagai satu pentaksiran yang dilakukan ke atas satu kemahiran ataupun satu topik yang kecil semasa ataupun selepas pembelajaran itu. Jadinya pentaksiran formatif ini adalah sistematik yang mana dia dijalankan secara berterusan semasa aktiviti PDP ataupun selepas aktiviti PDP. Okey, pentaksiran formatif ini adalah untuk mengenal pasti penguasaan dan juga kemajuan murid serta guru boleh melakukan perubahan itulah. Jadinya jika berlaku ketidakfahaman di antara murid, jadinya guru akan membaiki kelemahan yang wujud dengan kadar segera bagi topik itu. Ia adalah berlaku sepanjang masa dan juga digunakan secara terus-menerus. Kebiasaannya pentaksiran formatif ini boleh dilakukan melalui soal jawab ataupun lisan, latihan, sheet work ataupun kuis. Secara keseluruhan ialah pentaksiran formatif ini dapat mengesan penguasaan kemajuan pelajar untuk memperbaiki kelemahannya dengan serta-merta dan juga untuk memberi feedback kepada guru apakah yang perlu ditambah baik dari segi kaedah pembelajaran. Okey, sebelum saya menerangkan tentang medium pentaksiran saya, mari tonton dulu pengajaran saya. Assalamualaikum dan apa khabar murid-murid? Bertemu lagi kita bersama Cikgu Dalilah. Ini adalah kelas pendidikan kesihatan tahun 3. Tajuk yang akan kita pelajari hari ini adalah penyakit bawaan nyamuk. Tiada nyamuk, tiada penyakit. Standard kandungan 6.1. Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian. Penyakit bawaan nyamuk, demam denggi, demam malaria. Standard pembelajaran 6.1.1 menjelaskan tentang penyakit bawaan nyamuk, demam denggi, demam malaria. 6.1.2 mengaplikasikan pengetahuan mengenai cara mencegah pembiakan nyamuk. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan tentang penyakit bawaan nyamuk, menyatakan gejala dan tanda demam denggi dan demam malaria. Nyamuk Aedes membawa penyakit demam denggi, berwarna hitam berbelang putih di seluruh badan dan kaki, biasanya menggigit dari belakang badan ke arah pergelangan kaki dan siku, membiak di tempat takungan air yang jernih,
aktif pada waktu pagi dan sebelum matahari terbenam. Demam denggi cara membiak. Nyamuk Aedes betina pembawa virus dan menggigit pesakit denggi. Nyamuk Aedes menggigit orang yang sihat dan menjangkitinya. Tanda-tanda dan gejala demam denggi: muntah-muntah, demam dan sakit kepala, sakit perut dan cirit-berit, ruam merah di kulit. Nyamuk tiruk membawa penyakit demam malaria. Nyamuk bersaiz tubuh yang kecil, warna nyamuk agak kekuningan, aktif pada waktu senja sehingga tengah malam membawa ke dini hari, membiak di atas air yang keruh dan kotor. Demam malaria cara merebak. Nyamuk tiruk betina pembawa virus malaria dan menggigit pesakit demam malaria. Nyamuk tiruk membawa parasit malaria dan menggigit orang sihat dan menjangkitinya. Tanda dan gejala demam malaria: loya dan muntah-muntah, demam panas, sakit kepala, letih, bengkak paru-paru, menggigil. Murid-murid perlu menjawab kuis bagi menilai kefahaman tajuk ini. Sila tekan dalam bulatan merah. Terima kasih dan selamat berjaya. Created using Powtoon. Okey, setelah murid menonton video pengajaran, mereka klik di sini dan akan terus pergi ke website ni lah, Quiz Allies. Okey, untuk Quiz Allies ni sama ada mereka perlu menulis nama mereka ataupun mereka hanya perlu klik kepada nama mereka. Okey. Okey. Aplikasi ini saya sangat suka kerana mereka menyediakan audio yang mana ini sangat membantu murid untuk menjawab soalan pentaksiran. Jadinya selain tu dia dapat memberi motivasi lah yang lebih supaya murid lebih berminat untuk menjawab soalan. Terutama sekali bagi murid yang mengalami masalah pembacaan. Okey, bagi contoh soalan pertama. Yang manakah merupakan nyamuk Aedes betina? Biasanya nyamuk Aedes menggigit dari belakang badan ke tapak tangan. Okey, selain daripada ada audio yang saya suka, selain itu guru juga boleh menyediakan jawapan lah. Okey, murid jawab salah, jadinya di sini ada penerangan kenapa salah, iaitu biasanya nyamuk Aedes menggigit dari belakang badan ke arah pergelangan kaki dan tangan. Jadinya ia boleh membantu murid untuk kena pasti kenapa jawapan salah, dan juga mereka boleh tahu maklumat yang sebetulnya lah. Okey. Nyamuk Aedes pembawa virus. Nyamuk Aedes aktif pada waktu. Okey, nyamuk Aedes aktif pada waktu pagi dan sebelum matahari terbenam. Okey, selain daripada itu, sebagai guru kita boleh juga set timer lah. Okey, sebagai contoh nak set 30 saat ke 15 saat ke, ataupun tak set timer langsung seperti soalan ini. Ini bergantung kepada guru. Okey, selain itu di atas ini dia ada penerangan mengenai ini adalah soalan yang kelima daripada 20 soalan. Okey. Yang manakah merupakan persamaan tanda demam denggi dan demam malaria? Menggigil dan letih merupakan gejala dan tanda demam malaria. Yang manakah merupakan nyamuk tiruk? Nyamuk tiruk bersaiz besar. Nyamuk tiruk bersaiz tubuh yang kecil. Bengkak paru-paru adalah tanda dan gejala demam. Di manakah tempat pembiakan nyamuk tiruk? Nyamuk tiruk membiak di air yang keruh. Sakit perut dan cirit-berit adalah tanda dan gejala demam denggi.
Ruam pada kulit adalah tanda dan gejala demam. Nyamuk tiruk membawa penyakit demam denggi. Nyamuk tiruk membawa penyakit demam malaria. Apakah warna nyamuk Aedes? Pesakit demam malaria akan mengalami sakit kepala. Nyamuk tiruk aktif pada waktu nyamuk tiruk berwarna hitam berbelang putih, manakala nyamuk Aedes berwarna kuning. Nyamuk Aedes berwarna hitam berbelang putih, manakala nyamuk tiruk berwarna kekuningan. Tempat pembiakan nyamuk Aedes di Bolehkah orang sihat terkena demam denggi jika nyamuk Aedes menggigitnya? Nyamuk tiruk jantan pembawa virus malaria. Okey, jadi di sini saya dapat tahulah markah saya berapa. Di sini saya dapat 2 daripada 3. Okey, kalau kita tahu 3 bahawa mendapat markah yang cemerlang, manakala 2 mendapat markah yang sederhana dan 1 mendapat markah yang lemah. Okey, di sini kita boleh murid boleh pilih sama ada nak bermain semula ataupun nak cek kita punya jawapan dan juga untuk habiskan kuis ini. Okey, di sini saya dapat tahulah. Okey, murid mendapat tahu bahawa mereka mendapat 3 daripada 20 soalan yang betul. Okey, pada permulaan mendapat kosong, iaitu tak dapat apa-apa, dan kali kedua mendapat 60% lah, 60% iaitu 13 daripada 20 soalan. Okey, di sini di sini juga terdapat pemberitahuan yang manakah jawapan yang murid jawab salah lah. Okey, sebagai contoh, nyamuk tiruk berwarna hitam berbelang putih, manakala nyamuk Aedes berwarna kuning, murid telah jawab salah. Okey, di sini murid boleh tengok dan mereka boleh kena pasti apa jawapan yang betul. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, selepas murid membuat kuis ataupun penilaian, guru boleh tengoklah berapa murid yang jawab. Okey, sebagai contoh di sini murid yang menjawab ialah 4. Okey, sekarang ni kita nak analyse 4 result. Okey, di sini ada tajuk dan juga ada kelas manalah, 3 Ibnu Sina. Okey, dekat sini kita tahu bahawa Zara need help, 1 is nearly there and 2 are strong. Okey, maksudnya Zara memerlukan pertolongan lah disebabkan markah Zara rendah, manakala yang pertama ialah sederhana dan kedua ialah markah 2 orang ialah markah yang tinggi. Okey, di sini dia lebih detail. Okey, bermaksud kalau kelas ramai kita lagi senanglah untuk analyse. Okey, siapa yang mendapat markah tinggi dan siapa yang sederhana dan juga siapa yang markah rendah. Okey, okey, di sini ada lebih detail. Okey, kita tengok Zara punya. Okey, di sini kita bertahu bahawa Zara mendapat 7 daripada 20 markah ataupun 7 daripada 20 soalan. Okey, di sini guru boleh melihat ke semua murid punya jawapan, apa yang mereka jawab. Okey, kalau kita tengok daripada sini, kita dapat tahu bahawa soalan yang paling suka yang mana? Ya, soalan yang ni mungkin kerana apa suka? Sebab mereka semua jawab salah. Okey, mungkin mereka ada masalah untuk menjawab soalan ini, iaitu soalan nyamuk Aedes aktif pada waktu bila. Okey, ketiga-tiga menjawab soalan ini salah. Manakala soalan ini dianggap mereka boleh menguasai lah. Okey, sebagai contoh, yang manakah merupakan nyamuk Aedes betina, menggigit dan letih merupakan gejala dan tanda demam malaria, yang manakah merupakan nyamuk tiruk. Okey, ini mereka boleh menguasai. Daripada sini, ini sangat bagus kerana ia juga boleh memberi input kepada guru yang manakah topik ataupun soalan yang murid tidak boleh kuasai, dan guru boleh menekankan lagi mengenai perkara itu di kelas.
Okey, kalau kita tengok Dalilah okey, Dalilah pada permulaannya mendapat 0/0, di mana dia tak jawab pun. Okey. Dan kali kedua, attempts tu dia mendapat 1 daripada 1. Dia jawab satu soalan dan dia mendapat satu jawapan yang betul. Okey. Kita pergi semula. Okey. Di sini juga kita boleh tahu yang mana Zara jawab apa yang betul dan apa yang salah lah. Okey. Jadi kita dapat tahu setiap jawapan daripada tu. Okey, itu saja. Okey, bagi rubrik kita dapat 3 peringkat ataupun 3 grade, iaitu yang pertama ialah lemah. Lemah yang mana murid akan mendapat 1 bintang. 1 bintang merangkumi 1 sehingga 50%, yang mana mereka hanya betul, soalan yang betul ialah sebanyak 1 sehingga 10. Manakala 2 bintang iaitu murid mendapat 51% sehingga 80%. Yang mana jawapan yang betul ialah 11 sehingga 16. Dan grade yang cemerlang akan mendapat 3 bintang, iaitu murid akan mendapat 17 soalan yang betul sehingga 20, yang merangkumi 81 sehingga 100%. Itu saja. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.